Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk untuk matematik aliran kemahiran tingkatan 5, bab 3 dan subtopik untuk histogram. Okey, apa maksud histogram ni? Histogram ini adalah kaedah untuk mempersembahkan data terkumpul. Okey. Data-data ni dia ada kelas-kelas tertentu. Maknanya kita akan ada macam kumpulkan dia lah. Yang ini dia ada julatnya sendiri. Begitu. Okey. Dia ada daripada sampai mana ke sampai mana lah. Okey, dan dia mestilah mengikuti ni. Ada beberapa istilah yang kita kena tahu. Okey, istilahnya saiz selang kelas, had bawah, had atas, sempadan atas dan sempadan bawah. Yang semua ni, kita kena cari satu-satu. Memang banyak, tetapi kalau sudah biasa tidak ada masalah. Jadi kita tengok satu-satulah apa yang dia punya formula, dia punya rumus yang diperlukan. Okey, kita tengok pertama sekali dulu. Istilah yang pertama, saiz selang kelas. Okey, selang kelas. Maknanya dia ni kelas ni bukannya kelas yang kamu duduk di sekolah, bukan. Dia ni kita mengkelaskan data-data tersebut. Sebagai contoh, okey, dia ada datanya dalam beginilah. Okey, datanya dalam begini. Jadi, data-data ni kita kena kelaskan dia. Okey. Daripada berapa ke berapa. Contohnya di sini paling rendah adalah 48. Okey, paling rendah adalah 48 dan paling tinggi adalah 69. Mana 69? Yang paling tinggi 69. Paling tinggi 68 lah. 68 paling tinggi. Jadi dia ada banyak nombor. Jadi kita kena kumpulkan dia. Contohnya daripada 40 ke 44. Okey. Berapa jumlahnya? Kita kiralah siapa yang berada di dalam kelas ini. 40 sehingga. Ini bukan tolak ya. Ini bukan tolak. Tolak bukan, tetapi sehingga. Okey, 40 sehingga 44. Jadi kita tengoklah siapa 44. Ini ada 1, ada 2, okey, dan seterusnya. Jadi kita kira ada berapa yang di dalam kelas tersebut. Okey, dan dia juga beri di sini, dia beri situasi lah. Data menunjukkan sumbangan dalam ringgit Malaysia yang diterima oleh sebuah rumah kebajikan. Maknanya dia ada data dalam dia bagi situasi. Okey, kita masuk balik untuk saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas ni boleh ditentukan jika bilangan kelas diberi. Kalaulah tidak diberi, kita boleh juga kita boleh tengoklah, kita boleh tafsirkan berapa bilangan kelas yang dikehendaki melalui data. Okey. Jadi di sini untuk membina histogram, data-data perlu dikumpul mengikut selang kelas tertentu melalui rumus berikut. Ini adalah rumus yang pertama. Yang ini kena hafal, bukan setakat hafal lah. Kalau kamu faham, mudahlah. Kalau kamu faham, kamu tidak perlu hafal. Jadi bila kamu bila kamu sudah faham cara guna, secara automatik kamu dapat tahu apa step seterusnya. Okey. Jadi untuk saiz kelas ini adalah dia punya formula atau rumus, iaitu julat dibahagi dengan bilangan kelas yang diberi. Okey. Apa itu julat? Julat adalah ni. Okey. Data tertinggi dengan data terendah kita cari dahulu, lepas tu kita tolak. Okey. Julat adalah yang ni. Julat adalah
data tertinggi tolak dengan data terendah. Kalau dalam soalan sebelum ni 68 lah. 68 yang tertinggi dan terendah ialah 40. Yang ni data daripada muka surat sebelum ni. Okey. Jadi julatnya adalah 28. Okey, seterusnya dan diberi sini, jika bilangan kelas yang dikehendaki ialah 6. Mungkin dalam soalan lah, kalau dalam soalan tu dia cakap 6 kelas, ataupun kamu sendiri yang pilih untuk buat 6 kelas sebagai contoh. Jadi kamu masukkan dalam rumus yang ini, masukkan dalam rumus ni, okay, julat dibahagi dengan bilangan kelas yang dikehendaki. Jadi di sini saiz selang kelas kamu 4,67. Jadi kamu buat anggaran. Okey. Anggaran. Jadi anggaran sahaja kamu boleh ambil nombor 5. Okey, ambil nombor 5 ni. Saiz kelas yang sesuai ialah 5. Apa maksud saiz kelas ni? Jadi data-data ni kamu boleh kira. Tengok yang paling rendah sekali adalah 40. Jadi kira sampai dia sampai 5 kali. Maknanya 40. Okey, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ada berapa situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maknanya perbezaannya adalah 5. Jadi untuk kelas yang pertama 40 sampai 44. Okey, di sini pun juga. Okey, di sini pun juga. Di sini bezanya 5. Di sini pun bezanya 5, 5, 5. Okey, kira dengan dirinya sendiri. Okey, jadi maknanya kalau dengan dirinya sendiri, sini kan start 40, 40. Yang terakhir 44. Jadi daripada awal sampai akhir ni adalah 5. Okey, maknanya saiz selang kelas adalah 5. Dan seterusnya sampai habis. Di sini pun semua bezanya 5. Dia punya saiznya 5, 5, 5, 5, 5. Okey. Dan bila sudah kamu masukkan ni selang kelas ni, inilah selang kelasnya. Okey. Yang 5 adalah saiz selang kelas. Saiz selang kelas adalah 5. Okey, dan selang kelasnya adalah ini. Ni kelas. Maknanya data-data kita tu berada di dalam yang ni. Berada di dalam ini. Selang yang ini. Contohnya di sini data terendah 40 berada pada selang pertama. Okey, selang kelas pertama. Manakala data tertinggi berada pada selang kelas terakhir. Jadi yang awal dengan akhir cukuplah. Yang pertama dengan terakhir ada. Jadi yang lain-lain tu berada di sinilah. Data-data yang lain yang maksudnya dalam soalan ni kan. Yang ni data-data yang ni berada di dalam sini. Berada dalam sini sudah. Okey. Dan seterusnya. Setiap selang kelas mempunyai had atas dan had bawah. Had atas dan had bawah. Okey. Had. Di mana had itu? Had atas dan had bawah. Sebagai contoh, untuk selang kelas yang inilah, yang pertama sekali 40 hingga 44. Had bawahnya adalah 40 dan had atasnya adalah 44. Maknanya ini had bawah. Okey. Had bawah. Yang ini adalah had atas. Ini data ya, data statistik. Jadi kamu kena tahu. Bukan bermaksud ini tolak ya, bukan. Ini bukan tolak, tetapi itu bermaksud sehingga. Maknanya 40 sehingga 44. Ini dia punya cara dokumentasinya. Bukan bermaksud tolak. Okey. Lepas tu kita tahu sudah had atas had bawah siapa.
Dan seterusnya di sini. Okey, kita juga boleh menentukan titik tengah sempadan bawah dan sempadan atas. Nah, okey, melalui cara berikut. Yang ini, okay, dan saiz selang kelas. Okey, ada banyaklah melalui cara-cara di bawah ni. Okey, yang ini kamu kena dia sudah rumuskan. 1 2 3 4. Yang ini kena hafal. Okey, kena hafal dia punya rumus. Okey, dia punya formula, cara untuk buat. Okey, yang ni semua ni. Ya. Untuk yang pertama sekali yang pertama sekali titik tengah kelas. Okey, titik tengah kelas. Sebagai contoh lah kan yang tadi kelas kamu yang ni kelas kamu 40. Sebagai contoh kelas kamu 40 sehingga 44. Macam mana kita mau cari titik tengahnya? Okey, titik tengahnya adalah dengan had bawah tambah had atas bahagi 2. Had bawah adalah 40, had atas adalah 44. Jadi kita tambahlah. Kita tambah had bawahnya adalah 40 tambah 44 dibahagi dengan 2. Yang ini caranya. Yang ini kamu selesaikanlah berapa. Jadi jawapannya adalah 42. Begitu. Okey, kamu tambah, lepas tu kamu bahagi 2. Jadi dia punya titik tengah kelas di situ kita boleh cakap 42. Okey, seterusnya sempadan bawah suatu kelas. Sempadan bawah. Okey, sempadan bawah. Cara untuk kita cari sempadan ni macam dia sebelum kelas lah. Di sini ni ada sempadan antaranya. Sebagai contoh, okey, yang ini kan. Ni kelas pertama, ni kelas kedua, ni kelas ketiga, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kelas. Ini adalah selang kelas kamu. Titik tengahnya 42. Okey. Sempadan itu adalah orang yang nombor berada di tengah-tengah sini ni. Tengah-tengah sini sempadan. Sebagai contohnya di sini kan. Kamu kena cari sempadannya berapa. 44 dengan 45. Berapakah nombor sempadannya? Dan di sini 49 dengan 50. Berapakah sempadannya? Macam sempadan negeri lah. Tawau dengan sempurna. Di tengah-tengah tu ada sempadan. Okey. Jadi rumus untuk cari sempadan bawah dahulu. Dia ada sempadan bawah dengan atas kan. Sempadan bawah ni yang sebelum sini. Manakala sempadan atas ni yang selepasnya. Okey, jadi kena ingat sempadan bawah ni sebelum, sempadan atas ini adalah selepas. Okey, jadi kita tengok sini. Sempadan bawah dahulu. Sempadan bawah suatu kelas ialah had kelas sebelum ditambah dengan had kelas berkenaan dibahagi dengan 2. Jadi tengok sini, macam mana kita mau dapat 39.5. Okey, tengok di sini kan 40 hingga 44. Tapi di depan sini tak ada kan. Kalau yang ini, kalau kita pilih yang ini, ini kita tahu siapa sebelumnya. Tapi kalau kita pilih yang ni 40 hingga 44, kita tidak tahu siapa sebelumnya kan. Jadi kita boleh letaklah, anggarkan dulu. Mungkin sebelumnya ni 39. Kan sebelum 40 kan 39. Jadi maknanya kita mau tahu di sini sempadan bawahnya ni, kita tambah yang ni. Kita tambah dengan lepas tu dibahagi dengan 2. Nombor sebelumnya
kita tambah dengan yang kita pilih ni 40 dibahagi dengan 2. So ini sebelum kan. Kita hendak mencari dia punya sempadan bawah sebelum. Jadi jawapannya di situ 39 tambah dengan 40. Sorry ya. Tidak cukup ruang. Okey, 39 tambah 40 bahagi 2. Jadi dapatlah 39,5 ya, yang ini. Okey, 39 tambah 40 bahagi 2. Sama juga dengan yang ini. Okey. Kita mau yang ini, kita hendak cari sempadan atas pula. Sempadan atas bagi yang ini. Okey, sempadan atasnya. Okey, sempadan atasnya. Jadi 44 tambah 45 lepas tu dibahagi dengan 2. Jadi dapatlah 44,5. Yang ini. 44,5 yang ini kan kita tambah. Okey, seterusnya kita mau cari pula sempadan yang ini. Yang ini. Sempadan yang ini pula. Sempadan yang untuk di sini pula. Jadi sempadan bawahnya kita tahu bahawa tengok sempadannya di sini, tidak kisahlah sempadan bawah ke atas, yang penting dia berada nih di tengah-tengah nih. Ingat ya, sempadan. Jadi kita tambah, lepas tu kita bahagi dengan 2 ya. Okey, jadi kita cuba di sini 49 dengan 50, kita hendak mencari sempadan. Jadi kita cari sempadannya, kita tambah, lepas tu kita bahagi 2. Jadi 49 tambah 50 bahagi 2, kita akan dapat di sini 49,5. Okey. 49,5, kita dapat jawapannya. Kita buat sampai habis. Kita buat terusnya sampai habislah. Sampai habis kita buat di sini sampai dapat di sini. Dan seterusnya sempadan kelas pula. Okey, sempadan kelas ni adalah sempadan kelas ni yang kita cari ni. Ni. Sempadan bawah dengan atas, dia menjadi sempadan kelas yang barulah. Ini selang kelas. Okey, selang kelas. Tetapi yang ini sempadan kelas. Sempadan kelas ni dia mesti ada perpuluhan begini. Okey, sempadan. Okey, jadi kita ambil sempadan bawah, kita letak sini. Sempadan atas kita letak di sini. Jadi dia ada selang yang barulah. Sempadan kelas yang baru ni. Jadi di sini kita ada bukan tolak ya, tetapi dia sehingga. Maknanya 39 sehingga 44,5. Maknanya kita pilihlah data-data mana yang boleh masuk di dalam kawasan ini. Okey. Dan kita buat sampai habis sampai hujung. Memang banyak, tetapi ini markahnya sangat banyak. Jadi bila kamu mahir buat, senang untuk kamulah buat dapat markah bila sudah mahir. Okey. Dan terakhir sekali, yang ini yang tadilah diulang baliklah, julat. Okey. Julat ialah merujuk kepada beza antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Okey, jadi ini adalah julat. Okey, julat. Julat adalah tinggi tengah kelas terakhir dengan tinggi tengah kelas pertama. Okey, kita boleh juga guna titik tengah. Titik tengah di situ. Titik tengah di sini berapa? Titik tengah kelas terakhir. Bukan di sini. Dia cakap titik tengah kelas terakhir dengan titik tengah kelas pertama. Jadi kita boleh tengok data lah. Kelas terakhir di sini kan terakhir dengan kelas pertama. Kita akan tolak. Baru dapat julatnya lah. Kita tengok contoh dahulu. Contoh 1. Contoh 1 di sini dia kata jadual berikut menunjukkan selang
kelas bagi suatu jadual kegerapan. Okey. Kalau nampak yang macam ni, yang macam biasa, tidak ada perpuluhan, dia adalah selang kelas. Okey. Dia ada dua soalan, A dan B. Okey. Selang kelas yang ini ada perpuluhan juga. Jadi jangan kisahlah, tak apa. Okey, seterusnya untuk bagi kelas yang berwarna bagi selang kelas yang berwarna, tentukan had bawah dan had atas. Had bawah, ingat had bawah ni yang di kelas tu yang sebelum. Contoh ini kan, kita pilih yang ini. Ini di hadapan ini adalah had bawah. Okey, dan selepasnya adalah had atas. Kita ambil saja. Jadi jawapannya di sini 20 adalah had bawah dan 29 adalah had atas. Okey, soalan kedua ini sudah selesai. Dia kata titik tengah. Okey, titik tengah bagi yang ini. Jadi titik tengah yang ni, titik tengah kita tambah 2 ni bahagi dengan 2. 20 tambah 29 bahagi 2. Kita akan dapat titik tengah untuk kelas yang ini. Jadi titik tengahnya 20 tambah 29 bahagi 2 dapat 24,5. Okey, selepas itu sempadan atas. Dia tanya sempadan atas dan ini sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi kita tengok sempadan atasnya. Kita tengok yang kelas yang dipilih. Okey, yang berwarna ni. Sempadan atasnya. Sempadan atas ni, mana satu yang atas? Ini had atas kan? Jadi kita ambil yang atasnya. Yang ini sempadannya kita tambah. Okey, kita tambah dan bahagi 2. Kita dapat sempadan atas. Manakala sempadan bawah, yang ni, bawah, ini kan? Kita ambil sebelumnya, kita tambah dan bahagi 2. Itu untuk sempadan bawah. Jadi kita tambahlah 29 tambah 30 bahagi 2. Jadi 29,5 atas. Sempadan bawahnya 19 tambah 20 bahagi 2. Dapatlah 19,5. Jadi soalan terakhir, dia minta saiz selang kelas. Saiz selang kelas ni formulanya. Okey, formulanya adalah sempadan atas tolak sempadan bawah. Okey, sempadan atas ditolak dengan sempadan bawah. Jadi ini atas, ini atas. Okey, sempadan atas, yang ini sempadan bawah. Jadi kita tolak saja sempadan atas dengan sempadan bawah. Jadi kita tolak, saiz selang kelasnya adalah 10. Jadi kita cek betul atau tidak 10 saiz selang kelasnya. Okey, jadi kira sinilah 0 hingga 9. Okey, betul lah 10 hingga 19. Jadi saiz selang kelasnya adalah 10. Okey. Soalan B pula. Soalan B ini dia bentuk perpuluhan. Boleh juga ya dalam bentuk perpuluhan yang ini. Ini sempadan kelas ini selang kelas, bukannya sempadan kelas. Jadi kita tengok sini selang kelas yang pertama 5,0 sehingga 5,4. Kedua 5,5 hingga 5,9 dan seterusnya. Tetapi yang dipilih adalah yang ini, kotak berwarna. Dipilih. Jadi kena jawab soalan berkaitan ini sahaja. Jadi selang kelasnya, selang kelasnya ambil ini. Had bawahnya, had bawah. Ini adalah had bawah. Ingat, had bawah, bukan sempadannya had. Di mana dia bermula, di mana dia berhenti.
Okey, di sini had atas. Okey, kita bagi tahu saja. Kita kenal pasti siapa had bawah dan siapa had atas. Soalan seterusnya dia minta titik tengah untuk ni kelas yang dipilih. Contohnya kita pilih yang ini, cari dia punya titik tengah. Jadi titik tengahnya adalah yang ini, kelas ni kita tambah sahaja dan dibahagi dengan 2. Jadi kita tengok di sini. Okey. 5,5 tambah 5,9 bahagi 2 dapat 5,7. Maknanya di tengah-tengahnya tu, di tengah-tengah sini ni 5,7. Soalan seterusnya dia minta sempadan atas. Sempadan atas adalah tengok daripada kelas yang kita pilih. Yang berwarna ni. Ini adalah kelasnya yang warna pink ni. Jadi kita tengok siapa sempadan atas. Kalau atas, had atas sempadan. Jadi kita tengok dengan orang sebelahnya. Kita tambah bahagi 2. 5,9 tambah 6 bahagi 2. Jadi kita tengok 5,9. Okey. 5,9 tambah 6 bahagi 2 dapatlah sempadan atasnya 5,95. Sempadan bawah pula. Jadi kita tengok soalan. Siapakah had bawah? Yang ini. Tapi tengok sempadan. Sempadan dengan siapa? 5,4. Jadi kita ambil dengan yang sebelumnya, kita tambah dan bahagi 2. Jadi itu sempadan bawahnya. Sempadan bawahnya ini. 5,4 tambah 5,5 dibahagi dengan 2, kita dapat sempadan bawahnya 5,45. Okey, selesai. Okey, jadi sekarang dia suruh kita cari saiz selang kelas. Saiz selang kelas adalah sempadan atas. Okey, sempadan atas tolak sempadan bawah. Jadi kita tengoklah siapa sempadan atas. Sempadan atasnya adalah yang ni, 5,95. Jadi 5,95 tolak dengan sempadan bawah 5,45. Jadi selesaikan dapat 0,5. Okey, kita tolak. Ni, tolak. Ingat ini formula. Yang ini sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, dapatlah saiz selang kelasnya adalah 0,5. Okey, saiz. Jadi saiz selang kelas tu 0,5. Maknanya yang ini ke sebelah ni dia punya saiznya 0,5. Okey. Itu saja untuk contoh 1. Kita akan seterusnya nanti kita akan pergi ke contoh 2 dan contoh 3 lah untuk kelas seterusnya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.